dilalah. Makna Melayu dilalah ni menunjukkan atau beriwayat makna nak menceritakan atau nak bagi tahu. Ni di antara soalan yang akan keluar dalam Kitab Peksa akhir tahun besok. Jadi tolong ingatkan jawapan saya. Apa makna Melayu dilalah? Jawapan bebas dalam kurungan. Tuan-tuan pun jawab, dilalah ni nak bagi tahu, nak menceritakan, nak menunjukkan. Betul dah jawapan. Luluh dah Peksa. Baik, jadi ada 3. Yang pertama daripada 3 ta'alluq sifat kalam. Yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Telah maklum dah, bila kita belajar sifat 20 ni, bila sampai kepada perbahasan sifat-sifat ma'ani, kita akan selalu dengar perkataan ta'alluq. Kita akan selalu dengar perkataan suluhi qadim, tanjizi hadis. Nampak tak tu? Tanjizi hadis. Tanjizi qadim. Kita akan selalu dengar perkataan tu. Jadi tolong ambil perhatian tentang istilah-istilah tu untuk memudahkan kita memahami ilmu sifat 20 ni. Jadi suluhi qadim, tak apa kita ulang-ulang mengaji tauhid ni, kena selalu ulang-ulang, kena buat contoh yang banyak sebagai usaha ikhtiar kita nak memahamkan masalah. Ada pun hakikat yang memberi faham itu bukan kita, bukan usaha kita, tetapi Allah. Baik, suluhi. Apa erti suluhi? Erti Melayu suluhi ni patut. Suluhi ni makna patut, padan, boleh, layak. Tu suluhi. Suluhi makna patut, padan, boleh, layak. Kalau patut tulis lah, gobet, buat catatan. Nanti kat rumah kita tengok balik, ulang-ulang balik, insya-Allah. Suluhi yang dah faham, alhamdulillah. Yang tak faham tak apa, malam ni dia dengar, kira dah ada kemajuan dalam ilmu dia. Sebelum ni dia tak pernah dengar pun suluhi. Malam ni dia dapat dengar dah. Sebenarnya dah ada peningkatan dah pada pengetahuan dia tu. Nanti dengar lagi, ulang lagi, daripada tak faham, insya-Allah dibukakan faham oleh Allah. Jadi sabarlah. Imam Syafi'i dah bagi dah syarat-syarat nak dapat ilmu ni, di antaranya selain daripada ada modal, ada belanja, tulus zaman, panjang waktu. Jadi jangan mudah putus asa, jangan cepat tarik handbrake daripada belajar ilmu sifat 20 ni. Baru sekali, 2 kali, 3 kali ngaji tak nampak jalan, pencen dah cabut lagi. Tak boleh. Apa hukum kita berhenti daripada belajar ilmu tauhid sebelum kita menguasainya? Hukum lari tadi dosa. Hukum lari daripada belajar ilmu usuluddin ni, selagi kita tak boleh menguasai ilmu usuluddin tauhid ini sekadar fardu ain untuk diri kita, tiba-tiba kita tarik handbrake, kita cabut lari dah, tak nak dah mengaji, hukumnya dosa. Sebab perkara wajib, susah ataupun tidak, kena laksanakan. Tak boleh susah lah ngaji tauhid ni, pening tak faham berhentilah. Boleh berhenti, tapi dosa. Ada pun orang yang belajar dan terus belajar, meskipun dia tak faham, dia tak pandai, dia tak nampak jalan dia, meskipun begitu dia tidak berdosa, bahkan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa-dosanya asbab dia menuntut ilmu. Jadi tidak ada istilah rugi, buang masa apabila kita duduk dalam majlis ilmu. Tak ada istilah rugi, kecuali niat kita salah. Kalau niat kita salah,
Jangan kata majlis ilmu, sembahyang kita pun sia-sia. Tu dah kena jagalah niat tu. Kita niat ikhlas nak belajar, nak berusaha sebab Allah suruh ngaji, tiba-tiba kita ngaji tak faham, tak pandai, adakah kita berdosa? Tak dosa. Dosa bila kita tidak belajar ataupun lari daripada belajar, itu berdosa. Adapun setelah kita menguasai ilmu usuluddin ni, dah faham dah peringkat fardu ain untuk nak menjaga akidah kita daripada tersesat, dah faham, dah pandai, dah boleh bawa diri dah, dengan makna seandainya datang fahaman-fahaman yang pelik daripada luar ataupun bisikan-bisikan syaitan dan nafsu dalam hati yang nak merosakkan akidah, kita boleh tolak, kita boleh pertahankan, kita boleh larikan diri ataupun mempertahankan akidah kita. Kalau sedemikian kita nak pencin, nak berhenti daripada belajar, tak apa dah. Boleh dah. Sebab apa? Dah lepas pada doa dah. Dia dah tahu dah fahaman yang betul bagaimana, fahaman yang sesat bagaimana, dia dah tahu, dah elakkan diri. Kemudian akidah ni pula jazam dah. Jazam dah, tak bergoyang, tak bergoncang dah, tidak taraddud dah. Sebab kefahaman dia dah belajar ulang, tiba-tiba malas dah nak belajar. Tak ada masalah. Dosa tak? Tak dosa, tapi rugi. Rugi apa? Rugi pahala menuntut ilmu. Duduk saja tak mengaji dah lah. Duduk kat rumah aja tak mengaji dah, ataupun duduk lepak kedai kopi contohnya, rugilah. Orang lain dapat pahala menuntut ilmu, kita tak dapat. Tu rugi. Jadi niat kita nak belajar ni sampai kita mati. Tu pesan untuk guru kita. Dia kata niat aku nak belajar agama sampai aku mati. Pandai tak pandai, khatam tak khatam, itu bukan urusan aku. Urusan aku nak belajar sampai mati. Mudah-mudahan aku mati sebagai seorang penuntut ilmu agama yang diberi kelebihan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ada peluang, tuan-tuan. Kita semua ada peluang nak dapat ganjaran syahid ni. Iaitu dengan mana? Meletakkan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu yang ikhlas. Lepas tu belajar je lah. Buat jadual molek-molek, ngaji je lah. Baik, yang pertama namanya suluhi qadim. Jadi suluhi ni makna Melayunya padan, patut, layak. Qadim maknanya sedia kala. Jadi bila digabungkan suluhi dengan qadim, memberi erti apa? Patut, sedia kala lagi. Layak bagi Allah, sedia kala lagi. Patut bagi Allah, sedia kala lagi. Boleh bagi Allah Ta'ala itu sedia kala lagi untuk berfirman, untuk beriwayat, untuk bertutur. Jadi yang kena layak dengan Allah, kita kata berfirman lah. Jadi boleh Allah Ta'ala itu sedia kala lagi sebelum ada segala sesuatu, sebelum adanya alam ini. Sebelum adanya alam ini, yang ada pada ketika itu hanya zat Allah dan segala sifat-sifat kamalat dia sahaja. Adapun selain Allah tak wujud lagi, tak dijadikan lagi, tak diciptakan lagi oleh Allah. Maka pada ketika itu sedia kala lagi patut bagi Allah nak berfirman, layak bagi Allah nak berfirman. Kenapa pula? Kerana dia tidak bisu. Dia tak bisu. Dia bukan bisu, jadi layak bagi Allah kalau Allah nak berfirman sedia kala lagi. Contohnya gini, sebelum maghrib tadi contoh kita datang awal. Saya datang awal contohnya. Pukul 6.30 saya dah ada kat sini. Waktu tu tak ada orang lagi. Patut tak saya nak bercakap? Boleh tak saya nak bercakap waktu tu? Boleh tak saya nak bercakap waktu tu? Waktu tak ada orang, boleh tak saya nak cakap? Boleh ke tidak? Boleh lah, saya tak bisu. Kan saya tak bisu, tak ada orang, saya nak duduk depan ni, saya nak bercakap. Boleh tak saya nak bercakap? Patut tak saya bercakap? Patut, boleh. Kenapa boleh? Sebab saya tak bisu. Walaupun tak ada orang, saya boleh bercakap. Itu makna suluhi. Patut saya nak bercakap, boleh nak bercakap. Bukan bermaksud kalau tuan-tuan tak ada, saya tak boleh cakap, jadi bisu. Kenapa dia tu nak cakap tak boleh tu? Sebab tak ada orang lagi.
Bila orang datang abang wassalamualaikum baru boleh cakap baru ada orang. Tak gitu, tak ada orang pun saya boleh bercakap. Faham tak? Itu yang namanya patut tadi tu. Patut, layak. Boleh tak saya nak bercakap waktu tak ada orang? Boleh. Tapi orang panggil cakap seorang-seorang lah. Boleh nak bercakap sebab tidak bisu. Jadi sedia kala lagi patut ke tidak Allah nak berfirman? Patut. Kenapa patut? Dia tak bisu. Allah tak bisu. Sifat kalam Allah ni sedia kala, bukan baru. Bukan sejak makhluk ada, bila makhluk ada baru Allah Ta'ala ada penutur. Dah tak ada makhluk lagi, dia dah bersifat dengan kalam dah. Tu maksud sedia kala. Belum ada alam, Allah dah bersifat dengan kalam. Dia dah ada sifat penutur dah pada zat dia. Jadi apa salahnya kalau Allah nak bertutur, nak berfirman pada sedia kala lagi, meskipun tak ada segala sesuatu. Tu namanya suluhi qadim. Namanya suluhi qadim. Patut kalau Allah nak berfirman boleh walaupun tak ada makhluk. Sebab apa boleh? Kerana dia tidak bisu sedia kala lagi. Tu suluhi qadim. Kalam nafsani tu kehendak tak tutur lagi. Makna kehendak nak suruh tu dah ada sedia kala lagi pada Allah, cuma Allah tak firman lagi sebab tidak ada sesuatu yang nak dikhitabkan. Malaikat tak ada lagi, Nabi Rasul tak ada lagi, tapi kehendak nak suruh dah kehendak nak suruh dah ada. Walaupun malaikat tak ada, walaupun Nabi Rasul tak ada lagi waktu tu. Jadi tak sama kalam nafsani lain, kalam ismi lain. Kalam ismi ni semata-mata sifat penutur tu yang ada pada zat Allah. Kalam nafsani nak suruh, nak suruh semayang, nak suruh puasa, nak ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW contohnya tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang Qarun dan sebagainya, telah ada dah sedia kala lagi pada Allah, cuma belum cerita lagi. Nak tu dah ada, suruh tu belum, cerita tu belum, sebab tak ada makhluk lagi yang nak disampaikan. Boleh faham? Beza dia kalam ismi dan kalam nafsa. Dalam ilmu Allah lain, itu takluk ilmu pula. Jadi jangan keliru dengan ilmu. Kita bukan nak membahaskan tentang sifat ilmu, kita sedang membahaskan sifat kalam. Ilmu cerita lain. Takluk ilmu, takluk kalam, takluk sama. Dia tak sekali tu. Dia bukan berkongsi dah. Dia tak kongsi. Dia lain-lain. Kudrat takluk dia, iradat takluk dia, sama basar kalam takluk dia. Tu peranan sifat masing-masing. Iaitu patut, yakni patut bagi Allah. Tambahlah sikit dalam kitab kita tu untuk kita mudah nak faham. Kitab tu betul dah ayatnya, kita saja nak tambah-tambah supaya kalau baca sendiri kat rumah senang. Iaitu suluhi qadim, patut, tambah sikit, patut yakni layak bagi Allah. Patut tu kita buatlah kurungan ke ikut ke, ataupun tulis yakni ke ikutlah untuk kita nak mudah faham. Patut yakni layak bagi Allah, boleh bagi Allah, tu mana patut tu. Patut padan beriwayat. Tambah lagi ataupun buat catatan, yakni berfirman. Beriwayat tu makna berfirman, menceritakan, berfirman. Ya Allah pada sedia kala lagi. Makna sedia kala lagi patut bagi Allah Ta'ala nak berfirman, nak menceritakan sesuatu, nak mengkhabarkan sesuatu. Patut bagi Allah. Contoh, kalau saya buat contoh saya tadi pukul 6.30 tadi, sebelum ada lagi sekalian orang datang, patut bagi saya nak ceritakan tentang apa-apa. Saya duduk kat depan ni, saya cakap seorang begini. Tadi dalam perjalanan saya nak datang sini tadi, nak bagi tahu tuan-tuan hari ni, ada 2 kemalangan dekat hutan simpan tu. Jalan licin, ada 2 kereta terbabas hari ni. Padahal tak ada orang pun. Saya cakap seseorang. Boleh je saya nak cakap seseorang walaupun tak ada orang. Gitu.
Tapi betul lah tadi ada malangan tu. Jalan licin kat hutan simpan tu, tuan-tuan hati-hati kalau nak ke masjid tanah tu. Dapat musim hujan, hati-hati. Pokok selalu tumbang situ. Kalau hujan pokok selalu tumbang. Dapat kalau malam ke awal pagi bahaya situ. Hati-hati tu iklan ni. Tu iklan. Iklan keselamatan lah tu. Jangan main-main. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kalam bermaksud patut bagi Allah sedia kala lagi menceritakan ataupun berfirman tentang sesuatu. Itu mudah kita nak faham. Ta'alluq suluhi qadim, patut bagi Allah, layak bagi Allah sedia kala lagi nak berfirman tentang segala sesuatu. Boleh? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab apa layak? Sebab Allah tidak bisu. Yang keduanya daripada tiga dipanggil apa? Tanjizi qadim. Kena peka perkataan tanjizi dengan suluhi. Bila sebut tanjizi saja tuan-tuan, bila kita dengar je perkataan tanjizi, nak menunjukkan perkara itu dah berlaku. Tu tanjizi. Bila sebut tanjizi, benda tu dah jadi dah pun berlaku dah pun tertunai dah. Tu makna tanjizi. Kemudian qadim, tanjizi qadim, terjemah Melayu tanjizi qadim bagi sifat kalam Allah. Maknanya gini, kita baca dulu dalam kitab, iaitu berlaku, tambah sikitlah nak mudah faham, telah berlaku. Berlaku yakni telah berlaku dan telah luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala lagi. Inilah yang dikehendaki dengan kalam nafsani. Ini yang dikehendaki dengan kalam nafsani ni. Yang kedua ni Imam. Ni kalam nafsani. Sebab tu tengok tu dia kata apa tadi? Tanjizi qadim iaitu berlaku dan diluluskan persediaan bagi berkata-kata tu pada sedia kala lagi. Makna Allah nak suruh tentang solat, Allah nak suruh tentang puasa, dah ada sedia kala lagi pada Allah dah. Nampak tak? Jadi jangan kita ingat kalam Allah, hukum hakam Allah yang Allah perintah dalam Quran tu, kita kata tak layak, tak logik, tak relevan. Jangan. Sebelum ada alam ni, Allah tahu dah tentang mencuri, tentang berzina, tentang arak dan sebagainya. Sebab tu dah ada dalam kehendak Allah nak suruh potong tangan orang mencuri. Sebab apa? Dah ada dalam ilmu Allah sedia kala lagi, walaupun belum diciptakan yang namanya pencuri. Tapi dalam ilmu Allah, ta'alluq ilmu Allah kan, telah lulus segala-galanya tentang alam ni. Segala-galanya tentang alam ni dah ada segala-galanya dalam ilmu Allah. Sebab tu Allah kehendak sedia kala lagi nak suruh kerat tangan orang mencuri, nak rejam orang berzina yang dah kahwin dan sebagainya, nak mengharamkan arak dan sebagainya. Dah ada dah pada Allah sedia kala lagi. Bukan maksud Allah baru tahu. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Tak ada istilah baru tahu pada Allah. Kalau Allah bersifat dengan baharu tahu, bermaksud ada kejahilan pada Allah. Betul ke tidak? Kita dah belajar ta'alluq ilmu kan? Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu dengan tidak didahului oleh jahil. Tidak sama seperti ilmu pengetahuan kita makhluk. Sebelum kita datang sini tadi, kita tak tahu ada 18, 20, 30 orang dalam masjid ni. Kita tak tahu lagi. Tertutup lagi pada pengetahuan kita. Bila kita dah datang, baru tahu ada 50 orang malam ni. Baru tahu tu menunjukkan apa? Sebelumnya jahil. Jadi jangan letak istilah baru tahu pada Allah. Orang yang dalam hatinya mengiktikadkan, contoh, Allah baru tahu, hari ni aku susah, Allah baru tahu. Rosak akidah dia tuan-tuan. Kenapa rosak akidah? Sebab meletakkan sifat jahil pada Allah.
pada Allah. Baru tahu ni sifat ilmu makhluk, jangan diletakkan pada zat Allah. Inilah tujuan kenapa kita diwajibkan belajar ilmu sifat Allah Ta'ala, supaya kita boleh membezakan mana sifat yang patut dan yang tidak patut dengan Allah. Bila kita tak nak belajar, kita tak nak mengaji, kita merasa macam dah pandai, dah faham, tak nak ambil tahu tentang sifat-sifat Allah. Contohnya, dalam hatinya selalu berpegang ataupun percaya yang Allah baru tahu. Allah baru tahu ni, Allah baru tahu tu, Allah baru tahu yang hari ni ada bala, Allah baru tahu yang hari ni anak kita mati, Allah baru tahu hari ni yang kita tak ada duit, hari ni Allah baru tahu. Na'udzubillah min zalik. Tahu tak tuan-tuan, sifat baru tahu itu bukan sifat Allah. Sifat baru tahu itu sifat makhluk Jadi jangan diletakkan pada Allah. Inilah sebabnya ulama kata, kalau tak mengaji akidah ni, nanti akan terdapat banyak salah faham terhadap Allah. Tu namanya salah faham lah tu. Bukan dia tak kenal Allah tu, bukan dia tak tahu Allah tu Tuhan. Salah faham terhadap Tuhan. Kenapa panggil salah faham? Tengoklah, dia letakkan sifat baru tahu pada Allah. Bukankah salah dah kefahaman pada Allah tu? Yang betulnya Allah telah sedia kala tahu segala-gala. Itu yang betul, itu yang layak dengan Allah. Tapi kalau sifat baru tahu, itu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk tuan-tuan. Boleh merosakkan akidah kita, jangan main-main. Jadi ulama suruh mengaji kitab ni, bukan kata orang tak mengaji ni tidak beragama Islam, tidak beriman, bukan. Ajak mengaji sifat 20 ni, nak suruh semak kefahaman kita tentang Allah itu betul ataupun salah. Contoh malam ni, nampak tak? Kita dah didedahkan oleh Allah salah satu daripada kesilapan kita. Oh, baru tahu rupanya tak boleh kata begitu. Baru tahu, nampak tak? Itulah faedah belajar. Kalau kita tak belajar, tak mendengar, selama-lamanya kita ingat okey je, tak ada masalah. Allah baru tahu, pada kita yang jahil tak ada masalah. Padahal benda tu boleh merosakkan akidah. Inilah bahayanya jahil. Inilah bahayanya meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni. Tidak semestinya kita bersyahadah la ilaha illallah, kita faham ataupun kefahaman kita tentang Allah tu betul dah. Kalau kita tanya, awak yakin tak Allah Ta'ala itu mengetahui? Yakin. Adakah awak faham maksud Allah mengetahui? Situ ramai yang sangkut. Tahu, semua tahu, tapi kefahaman tu boleh jadi salah. Contohnya tadi, Allah baru tahu, salah lah tu. Walaupun dia tahu Allah tu bersifat dengan ilmu, tapi dia salah faham. Sebab tu mari ngaji. Mari ngaji tauhid ni. Mari ngaji, bukan untuk orang lain, untuk kita. Bila kita belajar, Allah tunjukkan kelemahan, Allah tunjukkan kesilapan. Bila waktu hidup ni kita sedar kesalahan, lebih-lebih lagi kesalahan dalam i'tiqad ni tuan-tuan, yang bawa kecelakaan yang sangat besar untuk kita hari kiamat besok. Mati salah faham tentang Allah, kekal dalam neraka, takkan keluar sampai bila-bila. Sebab apa? Mati dalam keadaan rosak akidah. Hati-hati tuan-tuan, kena ada perasaan takut, risau, bimbang, risau salah faham tentang Allah. Kenapa pula? Kerana salah faham tentang Allah ni boleh menjadikan seseorang itu riddah, murtad. Na'udzubillah. Jadi bukan benda kecil, tuan-tuan. Tidak akan ada orang yang nak datang belajar ilmu sifat 20 ni kecuali orang yang risau dalam hatinya tentang akidah. Orang kalau tak risau, dia tak peduli nak dengar, orang tak peduli nak belajar. Kenapa tuan-tuan, kenapa kita risau pasang macam-macam alat keselamatan di rumah kita? Kenapa sibuk nak pasang grill, sibuk nak pasang CCTV, sibuk nak pasang jaga? Bukankah kerana risau? Bukankah kerana risau harta kita dicuri, dirompak dan sebagainya? Jadi perasaan risau tu yang akan mendorong tuan empunya diri bertindak membuat sesuatu.
Orang yang risau akidahnya salah, orang yang risau akidahnya salah, sesat, rosak, dia akan belajar. Dia akan belajar. Aku risaulah, takut salah faham tentang Allah. Walaupun aku tahu Allah itu Tuhan, walaupun aku tahu Allah mengetahui, tapi aku takut yang aku ni salah faham tentang Allah Ta'ala. Jadi aku nak pergi belajar lah, nak ikut semak-semak, takut-takut ada yang salah. Kalau tak ada salah, alhamdulillah. Kalau ada salah, aku boleh baiki. Itu tujuan kita belajar, tuan-tuan. Kalau kita belajar, tiba-tiba apa yang kita faham selama ni betul seperti mana yang diajarkan oleh ulama usuluddin dalam kitab, alhamdulillah lah, syukurlah, untunglah lah. Maknanya selama ni dah memang betul dah akidah kita, alhamdulillah lah. Tapi tiba-tiba bila kita belajar, mendengar, jumpa kesilapan-kesilapan pun alhamdulillah, tanda Allah nak selamatkan kita supaya betulkan akidah sebelum kita mati. Kalau orang yang belajar ni tak berasa bertuah juga, tak tahulah. Sebab tu kita kena rasa bertuah bila Allah pilih kita jadi orang belajar. Tanda Allah sayang. Sebab tu Nabi kata, kalau kau nak tengok wajah-wajah yang Allah akan selamatkan daripada neraka Allah, tengoklah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Itulah dia bakal-bakal orang yang Allah akan selamatkan daripada azab neraka Allah. Siapa? Tuan-tuan lah. Siapa lagi? Mudah-mudahan niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam belajar. Itu tanda-tanda Allah nak baiki amal kita, Allah Ta'ala nak betulkan ibadat kita, Allah Ta'ala nak jaga, Allah Ta'ala nak pantau akidah kita. Sebab tu Allah dekatkan kita dengan ilmu tauhid ni, dengan pengajian ilmu tauhid ni. Sebab Allah tahu banyak yang salah faham dan tak faham tentang Allah. Jadi Allah ambil, Allah kutip kita, Allah letakkan di dalam majlis ilmu, Allah letakkan kita dalam pengajian tauhid, sebab Allah nak suruh kita baiki tauhid kita tentang Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan diletakkan sifat baru tahu pada Allah. Jangan. Kalau selama ni ada benda macam tu, istighfar banyak-banyak dengan Allah, taubat banyak-banyak dengan Allah, menyesal sungguh-sungguh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sebab tu kesalahan kita, tuan-tuan. Kenapa kita meletakkan sifat macam tu? Sebab kita tak tahu. Betul tak? Kenapa kita tak tahu? Sebab kita lambat ambil tahu. Jadi salah kita ngaku dengan Allah. Allah ni dia sangat-sangat maha pengampun. Allah sangat redha kepada hamba yang buat salah dan mengaku salah. Allah sangat redha dengan hamba yang macam ni, daripada hamba yang buat salah tapi tak nak mengaku kesalahan dengan Allah. Ini Allah benci sebenci-benci. Waktu mengaku, ya Allah, aku minta ampun, aku taubat ya Allah, aku mengaku kesalahan aku, kelekaan aku, kecewayan aku, melengah-lengahkan, melambat-lambatkan, meninggalkan belajar ilmu tauhid. Dulu aku berasa ilmu ni tak penting dalam hidup aku mengaku bersalah, aku minta ampun ya Allah. Gitu. Macam tu Allah ampunkan gitu. Sebab tu ilmu ni fardu ain. Ilmu fardu ain ni ilmu yang tak boleh dilengah-lengahkan. Sebab bila akil balik sahaja, bila jadi mukallaf saja, wajib dah kita ni menunaikan ibadat dengan sah dah. Jadi ilmu fardu ain ni bukan ilmu yang boleh dilengah-lengahkan. Sebab nak pakai waktu mukallaf tadi, balik aja. Seseorang itu balik saja dah mesti memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Kemudian itu takluk tanjizi qadim, iaitu apa? Berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala lagi yang dipanggil kalam nafsani. Kalam nafsani, ingat. Dan yang ketiga daripada tiga yang terakhir, insya-Allah sebelum kita berhenti, yang ketiganya dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Kalau tanjizi qadim tadi maknanya benda tu dah jadi sedia kala dah. Qadim tu makna sedia kala lagi Allah dah sedia kala lagi Allah dah nak suruh semayang, sedia kala lagi Allah dah nak suruh puasa, sedia kala lagi Allah dah nak menceritakan, nak bagi tahu tentang Firaun, tentang Namrud dan sebagainya. Sedia kala lagi dah ada pada kehendak Allah ataupun pada kalam Allah Ta'ala tu. Sedia kala lagi Allah dah nak suruh dah tentang semayang, puasa dan sebagainya tu.
bukan baru semalam, bukan baru semalam tidak ada makhluk kemudian Allah jadikan makhluk yang namanya manusia, yang namanya syaitan, jin, iblis dan sebagainya. Allah jadikan daripada tak ada kepada ada. Kemudian selepas daripada tu baru Allah tahu, oh yang nama manusia ni jahat rupanya, oh yang namanya iblis ni jahat rupanya. Allah baru tahu. Tidak, mustahil. Mustahil. Bila Allah buat makhluk, oh baru tahu jahat manusia ni rupanya. Sebelum tu Allah tak tahu. Tak, mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiganya tanjizi hadir, iaitu lulus, iaitu dilulus dan melakukan perkataan dengan surah ataupun tegah ataupun cerita-cerita kepada makhluk. Ini bila ni? Apabila Allah Ta'ala berkhitab, contohnya Allah berfirman dengan Nabi, Allah berfirman dengan Rasul, Allah berfirman dengan malaikat Jibril, contohnya, itulah yang dikehendaki dengan ta'aluk yang ketiga ni, tanjizi hadis, yakni baru Allah berfirman kepada Nabi, baru Allah menyuruh kepada Rasul, baru Allah suruh malaikat Jibril, sebagai contohlah, baru Allah suruh. Sebelum tu tak suruh lagi Jibril, sebab Jibril pun belum diwujudkan lagi oleh Allah. Kalau kita buat contoh tadi, bila kita ni balik sekarang dekat rumah, bila dah jumpa anak kita, bini kita, kita pun baru suruh, Mamat, pagi sekarang pukul 4.30 pagi kau pergi pasar borong tu, pergi belikan 2, 3, 4 kilo. Baru suruh, nampak tak tu? Jadi bila baru suruh itulah yang dipanggil tanjizi. Itu nama tanjizi, baru suruh. Bila malaikat tu ada, bila Allah suruh je malaikat, malaikat Jibril contohnya, bila Allah suruh aja, bila Allah khitabkan saja pada malaikat Jibril, bila Allah bertemu saja dengan Allah Ta'ala memfirman kepada Nabi, itu namanya tanjizi hadis. Yakni baru diluluskan, baru jadi, baru berlaku. Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi, dengan Rasul, malaikat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tanjizi hadis, iaitu diluluskan dan melakukan perkataan dengan surah ataupun tegah ataupun cerita kepada makhluk. Bila dah ada makhluk, bila Allah khitabkan saja pada makhluk tadi, malaikat contohnya, itulah yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kalam Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bukan kalam lafzi itu. Itu bukan kalam lafzi. Kalam lafzi tidak ada pada Allah, tidak ada pada Allah. Kalam lafzi, kalam masdari tidak ada pada Allah, jangan digunakan. Kalam lafzi ni makhluk. Kalam masdari juga makhluk. Tu macam tu, seperti yang kita kata apa tu? Wa kallamallahu Musa taklima. Apabila Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa, bila Allah berkalam dengan Nabi Musa, itulah yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Tapi bukan maksud kalam dengar suara, dengar bunyi kan. Itu kita dah huraikan dah. Maksud wa kallamallahu Musa taklima tu. Tengok baliklah catatan dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim.